bahasa yang diharapkan, bukan bahasa yang dipertimbangkan. Oh, kita semua sama, bukan darjat, bukan rupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Setiap hari tuan-tuan muslimin muslimat kita angkat tangan, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah, pelbagai nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka kita sentiasalah bersujud dan bersyukur kepada Allah. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan Dr. HD dalam tangisan mualaf, tangisan kesyukuran dalam keadaan sahabat-sahabat baru kita memeluk agama Allah, kembali ke agama fitrah. Semoga Allah merahmati dan meredai kita semua, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita ada seorang lagi tetamu jemputan di studio, dan insya-Allah kita akan perkenalkan sekejap lagi. Dan kita juga ada seorang sahabat yang kita akan ceritakan, sahabat baginda Nabi SAW, iaitu Uthman bin Talhah. Siapa dia Uthman bin Talhah? Kalau kita nak tahu, insya-Allah kita akan kupaskan sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Dan kita akan bincangkan dan kita akan tengok perjalanan seorang mualaf yang mana satu perjalanan yang hebat. Semoga Allah merahmati dan meredai. Tapi sebelum itu, insya-Allah kita tengok video yang telah disediakan. Kuat sangat kerja tu. Tak lapar ke? Jom makan. Lapar juga. Jap saya ambil pesen. Awak pergi dulu lah. Saya kerja sikit lagi. Okeylah macam tu. Saya pergi dulu. Ada RM2 je ni. Nak beli nasi pun tak lepas. Beli roti je lah. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Boleh tolong saya? Dah 2 hari saya tak makan. Allahu Akbar. Saya ada RM2 je ni, Dik. Belilah roti. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Cik. Sama-sama. Kak Ain, Min. menung jauh je. Dah makan ke? Nak beli makanan dah ni. Tak payah belilah Kak Ain. Ni tadi, tengah hari tadi, orang sedekahkan makanan tengah hari. Banyak, kita orang tak habis nak makan. Sekejap saya pergi ambil. Tak apalah. Tak apa. Banyak ni. Sekejap Okey. Mak, cikgu dah minta yuran RM30 tu. Ada seorang je belum bayar. Malulah, esok mak bagi Yalah dah. Nanti mak usahakan. Assalamualaikum, Kak Ain. Waalaikumsalam, Maimun. Kak, saya nak tumpah makanan untuk Manja Tafiz minggu depan. Boleh ke, Kak? Minggu depan? InsyaAllah boleh. Okey, Kak. Ni saya dah transfer 200 untuk deposit ya, Kak. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Maimun. Sama-sama. Okey. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah, aku bersyukur dengan segala rezeki yang kau berikan. Alhamdulillah, ya Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat yang kedua dan ayat yang ketiga yang selalu kita baca, ayat 1000 dirham. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buka segala pintu, segala jalan yang sebelum daripada ni mungkin dia tak nampak. Kemudian Allah kata wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, yang mana rezeki yang tidak terhingga-hingga. Kemudian Allah sebut wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka cukuplah
kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala segala-galanya. Serahan, penyerahan, pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah bersama di studio TV Al-Hijrah, kalau kita tengok tadi teaser yang dilakonkan, memang daripada kisah sebenar, bersama dengan kita Puan Nur Ain. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di TV Al-Hijrah. Terima kasih juga jemput saya. Baik, insya-Allah. Jadi Puan Nur Ain, bila kita tengok tadi apa yang ada dekat teaser, kan, video yang dipaparkan, kemudian kita tengok apa yang berlaku sebenarnya, penonton nak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Tetapi sebelum daripada tu, boleh tak Puan Nur Ain perkenalkan diri, kemudian bila masuknya ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada agama fitrah. Silakan. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Nur Ain Abdullah. Nama sebenar Rumelia Aguhayan Garcia. Saya berasal daripada Manila, Philippines. Saya berasal daripada negara Filipina. Saya berasal miskin dan ibu bapa saya berpisah sejak saya umur 10 tahun. Yang ini berpisah sejak umur 10 tahun. Oh, masya-Allah. Jadi bila kita tahu sebelum daripada ni beragama Kristian. Kemudian bila waktu memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala, agama Islam? Okey, cerita dia macam ni Ustaz. Disebabkan miskin, ibu terpaksa pergi Singapura bekerja. Selepas tu dia bila tamat kerja situ, dia pergi Kuala Lumpur. Lepas tu dia pergi Sabah. Okay. Ya, bila dia sampai ke Sabah, suami cari kerja dan dia dapat kerja dekat pelancongan. Dekat pelancongan tu dia terjumpa bekal suami Ain. Nama dia Walid. Nama suami Walid. So sekejap ya. So mama dapat bekerja dekat pelancongan sebab suami saya orang pemandu pelancong. So setiap hari dia orang berkawan lah, macam rakan kerja kan. Rakan kerja. So bila satu hari Walid nampak gambar Nur Ain kat pejabat mak. So dia tanya, siapa ni? So mama pun cakap, anak saya. Lepas dia tanya, dah kahwin ke belum? Belum. Lepas tu Walid pun cakap, saya nak kahwin dia. Itu saja. So mama pun call saya dekat Filipina, tanya, boleh kamu datang ke Sabah sebab ada orang nak kahwin. Nak kahwin, tapi saya belum kenalkan. Atakan nak kahwin. Lepas tu mak cakap, tak apa, sebab saya kenal dia. Saya suka dia sebab dia rajin, baik, responsible, dan dia ada agama. So mama suka nampak akhlak dia kan, macam dia baik. So tak apa, datang je kahwin dengan dia. So saya pun datang ke Sabah. Bila sampai ke Sabah, mama cakap, saya lupa bagi tahu, sebelum kahwin dengan Walid kena masuk Islam sebab dia Islam, beragama Islam. Okey, saya cakap dengan mama, okey. Lepas tu mama pun cakap, okey je. Sebab saya ikut cakap mak kan, saya obey. So agama is something good, so why not? So saya cakap okey, saya masuk agama Islam. Oh, maknanya Puan Nur Ain bila terima agama Islam, mak waktu tu masih juga beragama Kristian. Mama tak Islam, memang Kristian. Tapi dia yang suruh. Dia suruh dan dibenarkan. Sebab dia nampak akhlak suami ni kan. Maknanya akhlak suami yang memang beragama Islam, budi pekertinya menyebabkan mama bagilah untuk berkahwin. Baik. Bila dah berkahwin, macam yang Puan Nur Ain sebut, apa sebenarnya cabaran ketika mana berada ataupun selepas memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala, cabaran yang ada ketika menjadi mualaf? Cabaran, okey. Semasa berkahwin dengan suami ni, saya mempunyai 4 anak. Kehidupan memang senang. Memang Allah sangat sayang sangat Nur Ain. Memang semua senang. Tak ada yang susah. Memang semua senang.
Sejak kita sampai ke KL ni, sebab daripada Sabah kan, kita sampai KL, kita cari kerja. Saya jadi seorang guru tadika. Lepas tu suami pula bawa van sekolah lah. So sementara tu kita memang tak ada duit kan. So kita simpan duit untuk nak mulakan perniagaan. So kita dapat buka car wash, cuci kereta. Saya ingat kita beroperasi selama 15 tahun macam tu. Selepas tu kita diuji, hilang perniagaan tu, sumber perniagaan hilang. Kita mempunyai kita dapat beli 2 rumah, tapi satu rumah kita terpaksa jual sebab savings pun dah nak habis. Tapi saya dengan suami jenis yang tak minta tolong dengan saudara, dengan kawan. Memang kita tak minta tolong, kita usahakan sendiri. So saya bekerja, macam-macam saya kerja, saya buat part time. Suami pun buat Grab macam-macam. So saya kerja dekat klinik, saya menjual makanan, saya jaga budak juga, macam-macam. As long as boleh dapat income. Betul. So yang teaser tadi yang saya duit RM2 saja. Sebenarnya duit tu RM12, tapi RM10 tu kita pakai untuk petrol, and then there's another RM2 yang tinggal dalam dompet. So dalam hati nak makan nasi pun tak lepaskan. Ya Allah. Tapi saya yakin Allah tak akan bebankan saya, sebab Allah sayang hamba Dia kan. Saya yakin Allah ada. So memang I know Allah akan hantarkan hamba Dia untuk bantuan. So masa tu pun dapat rezeki tak sangka. Itu saja. Sebab tu kita mengucapkan sebenarnya hebat kepada mereka yang ialah sebelum daripada ni tidak mengenal agama Allah, tetapi apabila masuk dalam agama Islam, memilih agama Islam sebagai agama kehidupan dan mengetahui bahawa segala-galanya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tu bila kita baca kan Puan Nur Ain, sahabat-sahabat penonton, dalam surah Al-Ikhlas, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan surah Al-Ikhlas ni sehingga kan Allah sebut qul huwallahu ahad. Katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Allahu Samad. Pergantungan kita ini adalah kepada Allah. Maknanya pergantungan, harapan kita, sandaran kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Puan Nur Ain tadi ada sebut Puan Nur Ain ada 4 orang anak. Jadi anak-anak tu bagaimana sekarang ni, sudah berapa umur mereka? Okey, sekarang ni yang sulung dah berumah tangga, dah baru 6 bulan berumah tangga. Nombor 2 bekerja dekat Penang, dekat hospital. Masya-Allah. Nombor 3 belajar, nombor 4 belajar. Tapi anak-anak pun ada tolong juga, ada hulurkan bantuan. Tapi sebab jenis yang tak minta. Sudah bagi kan, so macam tak apalah sebab diorang pun ada kehidupan sendiri. Tapi Ain memang tak suka minta tolong. I know I can do it, so I will do anything. As long as it's halal, saya akan cari kerja. Alhamdulillah. Sebab tu amanahnya kita untuk menjaga keluarga, menjaga apa yang kita ada, kita miliki. Semoga Allah merahmati. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, izinkan Ustaz untuk berkongsi seorang nama tokoh sahabat Nabi SAW, Uthman bin Talhah. Siapa dia Uthman bin Talhah? Kalau kita tak mengenali Uthman bin Talhah, maka kita rasa Allahu Akbar, sayanglah sekiranya kita pergi ke Mekah Mukarramah. Kan kita dah sampai di sana dan kita selalu berhadapan dengan bab ataupun pintu Mekah, tiba-tiba kita tak tahu siapa sebenarnya pemegang kunci pintu Kaabah. Itu adalah keluarga daripada Uthman bin Talhah. Sebab tu Uthman bin Talhah ni kalau kita lihat, dia merupakan pemegang kunci pintu Kaabah. Sebelum kebangkitan Nabi SAW memang sudah dikenali Uthman bin Talhah memegang kunci pintu Kaabah semenjak zaman jahiliah lagi. Dan dia seorang yang sangat beramanah. Kemudian apa yang disebutkan oleh para alim ulama, ketika mana pada tahun 8 Hijrah, pembukaan kota Mekah, pada ketika itu Nabi SAW memasuki kota Mekah dan menuju ke Kaabah. Dan pada waktu itu juga, Uthman bin Talhah ini dalam keadaan belum memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia buat? Dia mengunci pintu Kaabah, kemudian dia naik ke atas Kaabah itu, dia sorok.
Dia sembunyi supaya Nabi tak boleh masuk dalam Kaabah. Tetapi sahabat Nabi SAW, Sayyidina Ali dapat jumpa Uthman bin Talha ni, Lalu dia ambil kunci itu dan diserahkan kepada Nabi SAW, dan Nabi buka dan Nabi masuk, kemudian Nabi solat dalam Kaabah itu 2 rakaat. Maka pada waktu itu datang Abbas. Abbas ni pakcik baginda Rasulullah. Abbas ini juga Abbas ini seorang yang mana memuliakan tetamu-tetamu yang datang ke Mekah. Dia yang memberikan air Zam-Zam. Maka kata Abbas, pakcik baginda Nabi SAW, serahkan kunci itu pada aku. Semoga aku boleh jaganya dengan baik dan aku boleh ambil kunci itu dan aku akan jaga dengan penuh amanah. Kemudian apa yang berlaku? Allah Subhanahu wa taala turunkan surah An-Nisa ayat yang ke-58. Firman Allah, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya. Lantas baginda Nabi SAW, ni akhlak baginda Rasulullah. Kalau kita ingat, kita akan bagi kepada orang Islam. Sebab kunci Kaabah ni sangat penting. Nabi kata, kembalikanlah kepada Uthman bin Talha. Ali bawa kunci ini, pergi ke Uthman Talha. Terkejut Uthman bin Talha. Dia kata, aku bukan daripada kalangan kamu. Kamu dah dapat kunci, kemudian kamu serahkan kepada aku. Kemudian apa kata Ali? Kata Ali bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat Al-Quran berkenaan tentang kamu, mengenai tentang amanah, maka kerana itu kami serahkan atas arahan baginda Rasulullah, serahkan kunci ini kepada Uthman bin Talha untuk menjaganya. Dan hari ini keturunan Uthman bin Talha lah yang memegang kunci pintu Kaabah. Itu hebatnya, keagungannya seorang sahabat Nabi SAW yang penuh integriti, yang penuh amanah. Seperti mana Puan Nur Ain menjaga anak, membesarkan anak dalam kepayahan, berintegriti, mencari rezeki halal, menjadi inspirasi dalam kehidupan kita, kehidupan seorang Muslim, bagaimana kita usaha untuk menjadi Muslim yang baik. Kalau kita tengok, orang yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, cukuplah segala-galanya. Di sisi kita ada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami nak tanya kepada Puan Nur Ain mengenai apa harapan sebenarnya Puan Nur Ain kepada bila dah memeluk agama Allah dan kepada Akademi Al-Bayan. Okey Ustaz, sebelum ni saya nak cerita sikit. Saya ada syahadakan ayah saya. Allah. Tapi ayah dah arwah. Dia meninggal 2 tahun lepas. Saya tak dapat balik sebab PKP kan. Tapi saya syahadakan dia sebab sebenarnya kan kita boleh dakwah bukan hanya bercakap, through action pun boleh. Betul. Sebab arwah selalu nampak Nur Ain solat. Bila saya balik ke kampung, dia nampak saya solat. Jadi bila saya melawat dia satu hari, 2017, dia nampak saya solat kan. Lepas tu dia cakap, dia bekas stroke Ustaz. So dia tunjuk. So saya tanya, dia tunjuk tu, saya tanya kenapa Pak? Dia cakap nak masuk Islam. Allah. Dia tunjuk tempat saya solat. So saya cakap okey, Papa nak solat, nak masuk Islam, so saya syahadakan dia. Tapi Ustaz, beberapa bulan lepas saya ada mimpi dia. Dia datang dengan pakaian baju putih. Allah. Dia senyum dengan saya dan dalam mimpi itu dia muda dan handsome. Allahu Akbar. So saya pun happy dalam hati saya. Ya Allah, itu antara Allah dengan arwah sama ada. Sebab risau juga saya tak boleh bimbing dia sebab saya dekat sini, dia dekat kampung. Tapi insyaAllah harapan saya nak dakwah ke Manila. Memang belajar lagi ni Ustaz. Sebab kita belajar sampai liang. Kan? Dan harapan saya nak masukkan adik-beradik saya dan keluarga lain masuk Islam. Amin ya Allah. Amin. Semoga kita doakan penonton, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sama-sama kita doa seramai mungkin dapat memeluk agama Allah, mengenal agama Islam. Itulah pembangunan Akademi Al-Bayan. Kita sedang menubuhkan iaitu ingin menubuhkan ataupun ingin membangunkan Akademi Al-Bayan di Pego Alor Gajah, di kampung Pego Alor Gajah,
Yang mana kita sekarang ni tengah usaha mengumpulkan dana. Fasa pertama 10 juta dan kita alhamdulillah dengan berkat sahabat-sahabat penonton-penonton yang sentiasa istiqamah memberikan terbaik untuk sumbangan ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan, kita telah mengumpulkan 4 juta. Masih lagi panjang sebenarnya 6 juta, tapi kita yakin kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayo sama-sama berinfak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan dengan sedekah subuhnya, dengan sedekah hari Jumaatnya, dengan sedekah bulan-bulan Islam yang penuh dengan ganjaran dan pahala. InsyaAllah kita akan mendapat pahala di sisi Allah. Bayangkan Puan Nur Ain kembali ke Manila untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga ada kelas pengajian Islam anak-anak mualaf secara percuma, boleh daftar. Anak-anak yang ingin belajar agama Islam dalam 3 bahasa, boleh bahasa Mandarin, bahasa Tamil ataupun bahasa Melayu, insya-Allah secara percuma di bawah Akademi Al-Bayan. Insya-Allah terima kasih Puan Nur Ain kerana sudi bersama dengan kami. Sama-sama Ustaz. Terima kasih juga. Alhamdulillah, kami doakan semoga Allah berikan hidayah kepada keluarga insya-Allah. Amin. Jadi sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah kita berjumpa pada minggu hadapan dengan kisah yang penuh menarik dan kisah sahabat sudah pastinya dalam tangisan mualaf. Moga-moga Allah merahmati dan kekalkan kita dan matikan kita dalam agama Allah. Amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam.